Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada petang ini dalam sambutan Maulid Nabawi Asy-Syarif sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam perbincangan kitab Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Insanul Kamil, karangan Sayyidi Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bahagian yang pertama, Kamalu taharati nasabihi syarifi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan kesucian nasab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa bisanadina al-muttasil ila Sayyidi Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدني من سفاه أهل الجاهلية شيء. Disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma waladani min sifahi ahli al-jahiliyyati syai'un. Tidaklah aku dilahirkan, kata Rasulullah, daripada sifahi ahli al-jahiliyah. Sifah dengan makna akad ataupun bukan, perkahwinan ataupun persetubuhan yang dilakukan tanpa akad yang mengharuskan untuk dilakukan persetubuhan tersebut. Atau dengan makna lain, sifah dengan makna az-zina. Maknanya Rasulullah tidak dilahirkan dengan jalan zina. Ma waladani illa nikahun kanikahil islami. Kenapa disebut di sini sifah ahli jahiliyah? Adakah ada sifah ghairi ahli jahiliyah? Dimaksudkan dengan sifah ahli jahiliyah iaitu antaranya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada ketika dahulu, pada zaman jahiliyah, ketika seorang perempuan itu ataupun seorang lelaki tadi mati dan meninggalkan isterinya, maka isterinya boleh diwariskan kepada anaknya yang paling besar. Maka itu termasuk sifah ahli jahiliyah. Jadi isteri kepada bapa diwarisi kepada anak dan boleh disetubuhi oleh anak tersebut. Maka adakah keturunan Nabi ada yang sedemikian? Tidak ada. Tidak ada seorang pun daripada keturunan Nabi yang sedemikian. Maksudnya datuk nenek Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak ada yang melalui jalan tersebut, apatah lagi perzinaan. Tidak dilakukan sedemikian. Dan kata Nabi, ma waladani illa nikahun kanikahil Islam, dan tidaklah aku dilahirkan melainkan dengan nikah, iaitu melainkan dengan akad yang sah seperti pernikahan di dalam Islam yang diletakkan dengan akad yang sah. Jadi di sini menunjukkan bahawa nikah menjelaskan ataupun diiktibar. Lepas tu kalau seorang yang bukan Islam masuk Islam, kemudian sebelumnya dia telah berkahwin, perempuan dengan lelaki yang masuk Islam tersebut yang telah berkahwin dengan pernikahan sebelumnya dengan agama mereka, maka diiktibar pernikahan tersebut dan tidaklah dikira fasakh, kecuali salah seorang di kalangan mereka Islam, seorang lagi tidak Islam. Tamam. وروى هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال, يعني عن محمد الكلبي, kata beliau, katabtu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam 500 aku telah menulis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya datuk nenek-nenek Nabi ditulis oleh beliau, disusun nasabnya. Fama wajadtu fihinna sifahan, dan tidak aku dapati pada kesemua mereka 500 itu terdapat padanya sifah
zina ataupun dengan melalui warisan tersebut tadi yang kita sebutkan pada permulaan. Wala syai'an mimma kana min amril jahiliyah, dan tidak ada suatu pun daripada urusan ataupun berkait dengan jahiliyah. Yang ni lebih menjelaskan lagi. Wala syai'an mimma kana min amril jahiliyah. Nak difahami perkataan ini iaitu dengan apa yang kita sebutkan contoh tadi, iaitu dengan urusan jahiliyah, dengan diwarisi isteri kepada bapa kepada anak yang paling tua, untuk disetubuhi, untuk jadi milik dia. Dan perkara ini tidak berlaku kepada keluarga Nabi SAW. Wa an Ali karramallahu wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin." Aku lahir, kata Rasulullah, daripada pernikahan yang sah. Walam akhruj min sifahin min ladun adama ila an waladani abi wa ummi. Dan aku tidak keluar atau tidak dilahirkan dengan jalan perzinaan ataupun dengan jalan jahiliyah yang disebutkan tadi. Min ladun adama, daripada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ila an waladani abi wa ummi, sehinggalah lahirnya aku dilahirkan oleh ibuku, bapakku dan ibuku. Yani bapa dan ibu Nabi SAW juga adalah termasuk dengan pernikahan yang sah sehinggalah zaman Nabi Adam alaihissalam. Walam yusibni min sifahil jahiliyati syai'un, dan aku tidak terkena dengan sedikit pun daripada palitan pernikahan ataupun persetubuhan yang dibenarkan pada zaman jahiliyah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaltaqi abawaya qattu ala sifahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kedua ibu bapaku, Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah, bertemu ataupun melakukan perbuatan zina ala sifahin. Lam yazalillahu yanquluni min al-aslab at-tayyibati ila arham at-tahirah musaffan muhazzaba. Dan Allah Subhanahu wa taala memindahkan aku daripada sulbi-sulbi yang tayyibah kepada rahim-rahim yang suci. Musaffan muhazzaba, dengan disucikan. La tatasha'abu syu'batani illa kuntu fi qairihima, dan tidaklah terpecah dengan dua bahagian melainkan aku berada pada kelompok yang paling terbaik. Hadis ini menjadi dalil oleh sebahagian para ulama bahawa datuk-datuk nenek Nabi SAW adalah termasuk minal muwahhidin. Ini orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kerana disebutkan aslabit tayyibah ila arhamit tahirah. Dan kita sedia maklum bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Musyrikin adalah orang yang najis pada akidahnya, tetapi disebutkan kepada ahli keluarga Rasulullah, datuk nenek Rasulullah, dengan at-tayyibah dan at-tahirah. Maknanya ini bercanggah dengan keadaan musyrikin yang najas. Maka datuk-datuk nenek Nabi SAW termasuk di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, dan mereka ini adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak pun, mereka termasuk di kalangan ahli fatrah yang diselamatkan daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu berkenaan dengan masalah tadi diperbincangkan panjang oleh para ulama. Cuma masalah yang berlaku adalah ataupun isu yang dibincangkan, adakah ibu ayah Nabi beriman? Jadi kalau masalah an-najah, selamat ataupun tidak di akhirat, iaitu para ulama kebanyakannya mengatakan bahawa ibu ayah Nabi adalah minan najin, di kalangan yang selamat, di kalangan yang tidak akan disiksa di akhirat kelak. Dan cuma yang berlaku perbincangan, adakah mereka beriman kepada Nabi SAW? Terdapat hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh sebahagian para ulama bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datuk ayah Nabi dan ibu Nabi SAW
dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian beriman kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian wafat kembali. Ada riwayat tersebut yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu kata beliau, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah membaca ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfasikum, bi fathil fa. Nah, yang riwayat ni sebagian ulama mengatakan ni adalah qiraah syadzah, qiraah yang syadzah. Tidak boleh dibaca dalam Quran. Tidak boleh dibaca dalam Quran, tidak boleh dibaca dalam solat. Dan qiraah jumhur, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sini dibaca anfasikum. Anfasikum maksudnya apa dia? Ay athhar, yang paling mulia. Wa qala ana anfasukum nasaban wa sihran wa hasaba. Tengok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana anfasukum nasaban, aku adalah yang paling terbaik pada nasabnya, wa sihran, pada sihir. Apa beza nasab dengan sihir? Sihran sad. Nasab adalah yang berkait dengan jihah ab, yang berkait dengan sebelah bapa. Yani ana anfasukum nasaban, yakni yang berkait di bahagian ataupun keturunan di sebelah bapa adalah yang terbaik. Wa sihran min jihatil manakala sihr adalah pada sudut sebelah ibu. Makna di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa aku adalah yang terbaik pada jihah ab, pada sudut bapa-bapakku, datuk-datuk nenekku, datuk-datukku. Wa sihran, pada sudut sebelah ibu. Keturunan sebelah ibu juga adalah keturunan yang terbaik. Maka di sini dimaksudkan bahawa Nabi adalah terbaik min jihatain. Jadi di dalam dua keturunan ibu Nabi Sayyidatuna Aminah, keturunan ayah Nabi Sayyidina Abdullah, kedua-duanya adalah keturunan yang terbaik. Wa hasaban, dan juga yang terbaik pada sudut hasab. Hasab maksudnya apa dia? Suatu yang dibanggakan oleh seorang pada keturunannya. Dengan jah, dengan kemuliaan, dengan kedudukan. Laisa fi abai min ladun Adam sifahun, dan tidaklah ada di kalangan datuk-datuk ayah-ayahku di atas, min ladun Adam, daripada Nabi Adam alaihi salam, sifahun, iaitu perzinaan, kulluna nikahun, kesemua di kalangan mereka adalah, ataupun kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan pernikahan, nikahun. Wa an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam qala qallabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ajid rajulan afdala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyiduna Jibril alaihi salam, aku telah pergi ke timur bumi dan ke barat bumi. Qallabtu masyariqal ardi wa magharibaha, maksudnya aku telah berkeliling ke timur dan barat bumi. Falam ajid rajulan afdala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak dapati seorang lelaki yang lebih afdal dibandingkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila disebut rajul di sini termasuk dengan wanita. Maksud tidak aku dapati seorang pun. Maksudnya gitu. Bukan lelaki saja orang kata falam ajid rajulan afdal, maksudnya mungkin ada imra'ah afdal min Nabi sallallahu alaihi wasallam. La. Falam ajid rajulan maknanya di sini tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qallabtul arda masyariqaha wa magharibaha, dan aku telah berkeliling bumi ini daripada timur ke baratnya. Falam ajid bani abin, dan tidak aku dapati satu keluarga dan keturunan afdala min baiti Bani Hashim, yang lebih mulia daripada keturunan Bani Hashim. Ini dalil menunjukkan bahawa keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang terbaik. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
bu'ithu min khairi quruni bani Adam qarnan fa qarna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutuskan pada khairi qurunin bani Adam. Yang sebaik-baik kurun anak Adam, qarnan fa qarna. Ini kurun demi kurun. Kurun yang terbaik kurun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu fihi. Jadi Nabi SAW diutuskan dengan pada kurun yang terbaik, dan Nabi berpindah dari kurun ke kurun, maksudnya daripada sulbi ke sulbi, sehinggalah sampai kepada kurun yang mana Nabi SAW berada di kurun tersebut. Sebab itu Nabi mengatakan dalam hadis, khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Dalam riwayat yang lain disebut oleh Imam Al-Bajuri radhiyallahu taala anhu dalam Syarah Jauharah, Nabi sebut sebanyak 5 kali. Itu sampai kurun yang kelima. Sebahagian sebut macam tu. Khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Pengen kata macam tu. Tamam? Wa fi sahih Muslimin an Wathilata bin al-Ashqa. An Wathilata bin al-Ashqa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismaila. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala istafa Kinanata, memilih Kinanah daripada anak-anak Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi antara anak Nabi Ismail yang paling mulia dipilih oleh Allah Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanata, dan Allah memilih Quraisy daripada Bani Kinanah. Daripada Kinanah ada anak yang banyak, Quraisy dipilih oleh Allah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashimin, dan daripada Quraisy ada 4 keluarga keturunan Bani Naufal, Bani Abdiddar, Bani Hashim, Bani Muttalib, maka dipilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashimin, maka Allah memilihku, kata Nabi SAW, daripada Bani Hashim. Nampak? Jadi ini khimah menunjukkan kepada keturunan, dan bukan di sini menunjukkan bahawa ada orang kata jangan berbangga dengan keturunan. Tak, kecuali keturunan Nabi SAW. Kecuali keturunan Rasulullah SAW. Yang ini perlu diberi perhatian. Dan ada orang menggunakan hadis Nabi SAW dalam hadis yang menyebut kata orang panggil apa? Man batta'a amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Sesiapa yang amalnya tidak membuatkan ataupun menyebabkan dia boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan mempercepatkan dia masuk ke dalam syurga Allah taala. Ada orang guna dalil ini menunjukkan kata tak perlu bangga dengan keturunan. Ya betul. Tak perlu berbangga dengan keturunan dengan makna umum, iaitu keturunan yang lain daripada keturunan Nabi SAW. Lain daripada keturunan Rasulullah SAW. Iaitu kalau dia bangga dengan keturunan dia sebab keturunan dia raja, dia bangga dengan keturunan dia sebab Tok Wan dia dulu panglima, bangga dengan keturunan dia sebab Tok Wan dia dulu ni adalah seorang ketua kaum. Tak, bukan itu yang dibanggakan. Itu yang disebut man batta'a bihi amaluh, sesiapa yang lambat dengan amalnya, maksudnya amalannya tidak menyebabkan dia cepat untuk masuk syurga, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan mempercepatkan dia masuk syurga, illa nasaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nasab ataupun darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai kelebihan. Karena itu Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala selalu pesan kepada kami para muridnya, dan selalu sebut dalam majlisnya bahawa orang-orang yang ada darahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada beberapa kelompok. Ada yang dia tahu keturunan dia Nabi SAW, maksudnya bersambung sanad keturunannya jelas, ada silsilah sanadnya, ada munsibnya, penjaga nasab keturunannya. Ada yang dia tahu tapi nak sambung tak erti. Tok Wan dulu ni dengar macam keturunan Nabi SAW, tapi tak tahu nak sambung. Itu. Yang ketiga tak tahu terus tak tahu, kata dia keturunan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Maka kesemua ni juga termasuk dalam perkara tersebut. Termasuk dalam orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tak perlu mendakwa. Tak perlu dakwa. Kalau tak pasti, tak perlu dakwa. Kerana takut man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahaya. Tapi mengaku rupanya tak. Lebih baik tak mengaku tapi ya. Lebih baik. Faham? Dan yang paling penting adalah amal yang kita lakukan, kecintaan, kerinduan, mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhlak dengan akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun kita tidak berketurunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawan-kawan jangan ditinggalkan perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu. Jangan ditinggalkan. Itu kata ulama, kalau kita bincang masalah berkaitan dengan perkahwinan, kata Maulana Syekh Ali Jumaah, hujung kitab para ulama akan sebut berkenaan dengan wa syaraful ilmi fawqa kulli syaraf. Bila masuk perbincangan berkenaan dengan kafaah ataupun berkaitan dengan kufu, adakah keturunan Nabi boleh berkahwin ataupun tidak dengan bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyid boleh tak kahwin dengan bukan sayyid? Tu tak apa lagi, tak ada masalah, sebab tu akan jadi nasab. Tapi kalau syarifah kahwin bukan dengan sayyid, yang ini jadi perbincangan ulama. Maulana Syekh Al-Habib Zain bin Sumit hafizahullah ta'ala ada bincang perkara ni dengan tuntas dalam kitabnya Ajwibah Ghaliyah. Itu penting untuk dibaca. Kenapa perkara ni diambil berat oleh para habaib? Syarifah kena kahwin dengan sayyid untuk meneruskan keturunan tersebut, untuk tidak diputuskan keturunan, kerana keturunan dikira pada sebelah lelaki, kecuali Sayyidatina Fatimah. Kecuali Sayyidatina Fatimah sahaja keturunannya dikira pada perempuan. Kerana Fatimah sahaja yang ada keistimewaan tersebut. Baik. Kemudian kalau kita tak dapatkan kemuliaan tersebut, jangan lupa mengaji. Mengaji sungguh-sungguh. Dapatkan kemuliaan tadi. Yang ini kemuliaan ilmu. Dan disebut oleh para ulama, syaraful ilmi fawqa kulli syaraf. Man dhaqa araf wa man arafa ightaraf. Tamam? Dan disebut sesiapa yang kemuliaan ilmu itu di atas segala kemuliaan. Syaraful ilmi fawqa kulli syaraf. Man dhaqa araf, siapa yang rasa dia akan tahu. Wa man arafa ightaraf, siapa yang mengerti tentang tersebut dia akan mencedok daripada cedokan ilmu, daripada lautan ataupun kolam ilmu tersebut. Dan ditambah oleh Maulana Syekh Yusri, wa man ightarafa sakir, siapa yang mencedok tadi dia akan mabuk. Wa man sakira fani, siapa yang mabuk dia akan fana. Wa man faniya araf, maka ketika dia fana maka dia akan kembali mengetahui bahawa kemuliaan ilmu fauqa kulli syaraf. Jadi mengaji sungguh-sungguh. Yang tu boleh dengan kasbun, tapi keturunan bukan kasbun, keturunan wahbi, bukan wahbi, iaitu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Keturunan anugerah Allah taala, kita bukan pilih. Allah taala jadikan kita daripada keturunan fulan-fulan. Tamam? Tapi pelajaran pengajian ini boleh dengan kasb. Kita boleh usaha mengaji sungguh-sungguh, temu dengan para ulama, mengikuti majlis ilmu, beradab, mengikuti adab dengan baik, insya-Allah Allah taala akan muliakan. Tamam? Baik. Wa 'anil Abbas radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, ini ayah Sayyidina Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalqa faja'alani min khairihim min khairi firaqihim wa khairil fariqain. Sesungguhnya Allah taala menjadikan makhluk, dan Allah menjadikan aku di kalangan yang terbaik di kalangan mereka. Min khairi firaqihim, di kalangan yang terbaik pada kelompok-kelompok mereka. Wa khairi fariqain, dan yang terbaik di antara dua kelompok. Jadi kalaulah kelompok tu banyak, terpecah-pecah, kemudian tinggal dua kelompok yang terbaik, maka Nabi yang terbaik di kalangan dua tu. Mana yang terbaik? Iaitu ada dua, Ajam, Arab. Maka Nabi dipilih oleh Allah di kalangan Arab. Faham? Summa takhayyara al-qabaila.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih kabilah-kabilah, faja'alani min khairi qabilatin, dan Allah menjadikan aku daripada kabilah yang terbaik. Summa takhayyara al-buyuta, kemudian Allah memilih daripada kabilah tersebut bait, iaitu keturunan daripada bani mana? Faja'alani min khairi buyutihim, dan Allah menjadikan aku di kalangan yang terbaik daripada rumah-rumah tersebut, iaitu daripada keturunan tadi. Fa ana khairuhum nafsa wa khairuhum baita. Khairuhum nafsa bermakna khairuhum ruhan wa dhata. Maksudnya aku adalah yang terbaik pada ruh dan zat, dan khairuhum baita ay khairuhum asla, yakni terbaik pada usul keturunannya. Ini. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ikhtara khalqahu, Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya, fakhtara minhum bani Adam, maka Allah memilih di kalangan anak Adam. Karena hamba-hambanya banyak. Ada jin, ada malaikat, ada binatang. Ada binatang yang terbang, ada binatang yang melata, ada yang duduk di darat, ada yang duduk di laut. Khalqahu, bukit, gunung ganang, langit, bumi, semua kan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memilih Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Allah muliakan anak Adam. Allah memilih mereka. Kalau anak Adam mulia, tak boleh sebut Nabi Muhammad paling mulia. Kerana anak Adam mulia, tiba-tiba bila nak muliakan Nabi, dia jadi cempera. Ini tak boleh, mana boleh? Lebih-lebih Nabi ni. Dia orang panggil orang gila. Orang tak arti apa. Sumakhtara Bani Adam, kemudian Allah Ta'ala memilih anak Adam, fakhtara minhumul Arab, maka Allah memilih di kalangan anak Adam tadi Arab, golongan Arab dimuliakan. Sumakhtarani minal Arab, kemudian Allah memilih di kalangan Arab, memilihku di kalangan Arab. Karena Arab banyak keturunannya. Falam azal khiyaran min khiyarin, dan sentiasalah aku ini daripada yang terbaik daripada yang terbaik. Ala man ahabba al-araba, ala man ahabba al-araba fabihubbi ahabbahum. Siapa yang mencintai Arab, maka bisababi hubbi, ba sababiyah, dengan sebab kamu mencintai aku, cintailah mereka. Wa man abghadha al-araba, sesiapa yang membenci Arab, fabibughdi abghadahum, maka dengan sebab membenciku lah maka mereka membenci Arab. Lepas tu sekarang kadang kita melihat ada sebahagian kelompok yang menyebarkan kebencian kepada Arab. Dia tengok Arab begini, Arab ni tak boleh lah. Dah ingat balik bahawa ini keturunannya, dan setiap Arab pasti akan ada cebisan daripada sambungan ataupun sambungan mereka dengan Rasulullah SAW. Mana-mana Arab. Ini disebut dalam hadis, nanti kita akan baca pada malam ini dalam Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Dilihat bagaimana Arab ini mempunyai hubungan dengan Rasulullah SAW, sama ada jauh ataupun dekat. Maka ala man ahabba al-araba fabihubbi ahabbahum, wa man abghadha al-araba fabibughdi abghadahum. Tengok tulisan Arab pun dia nak marah. Tengok Arab dia nak marah kerana dia pernah bermuamalah dengan Arab. Dia kata pergi duduk Arab, pernah mai kat tempat tinggal dia, dia kata kotok lah apa semua sekali. Dia tengok yang dengan satu kelompok individu dihukumkan kepada Arab seluruhnya. Sampai ada yang sebut kata tak mau mai dah negara Arab, negara fawda, penuh dengan kacau bilau, dia nak berkelahi, jam sepanjang jalan. Macam orang pergi Mesir lah. Lepas Mesir ada satu rombongan, banyak rombongan lah pergi ke Mesir yang Kembara Sufi bawa, Ustaz Fadil. Mereka akan singgah di Ruwak Jawi. Penghujung perjalanan mereka, Ruwak Jawi adalah perhentian terakhir. Maksudnya mereka dah pergi lawat semua dah seminggu. Terakhir mereka akan singgah Ruwak Jawi. Untuk apa? Untuk dihabiskan duit mereka bagi sumbangan ke Ruwak Jawi. Bagus jugalah. Cara tu bagus lah. Jadi bila mai tu ada waktu tertentu yang saya lapang, mereka jemput untuk saya bagi sikit ucapan kepada ahli rombongan ni lah yang mai melawat ke Mesir. Jadi bila mai duduk dalam majlis di dalam Ruwak Jawi tu, saya pun bercakap. Habis saya bercakap tu, ada yang datang peluk, menangis, teriak. Ada yang teriak. Ni teriak betul, ni bukan ayat mata boya. Dia teriak betul. Teriak, dia minta maaf. Dia kata, saya minta maaf. Dia kata, kalau saya tak dengar ucapan ustaz tadi, dia kata, saya ni
dah letak dah dalam hati, dah bertobat tak mau main dah mesek dia kata. Kenapa? Kerana penuh dengan kacauan dia. Demai ni pening kepala. Nah, dia kata tak mau main dah. Sekali ni yang mesek. Teruk dia kata. Kenapa? Kerana dia main tengok kot jalan. Tidak. Dah lalu naik bah kot jalan. Nampak jalan tu je lah. Nampaklah Arab berkelahi. Faham? Dia kalau kita duduk dekat laut, jalan tepi pantai, nampak apa? Nampak pasiak dengan ayak je lah. Cuma selam dalam tu. Selam pula jangan dekat. Selam dekat jumpa terumbu karang. Selam jauh lagi. Kita akan nampaklah permata di dalam tu. Betul tak? Dan senang nak dapat permata. Tak senang. Ikan jos banyak. Permata kalau senang duduk tepi berjalan jangan pasiak. Mudahlah pakai kutip. Lompong lah apa ni orang panggil apa pasiak tu. Pakai duk lawan cedok bawa balik rumah. Tak nama berharga lah kalau benda ni banyak lah. Jadi kita kena cari. Cari dia di mana permata tadi ni? Aulianya yang berada di Mesir. Para salihinnya, para ulama'nya yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan ilmunya yang mendalam. Saya sebut macam ni lah, kata hebat-hebat negara kita Malaysia yang kita cintai, tidak ada bandingannya lah dalam hati kita ni, kerana ni negara kita. Dengan indahnya gunung ganang dia, bukit-bukit dia dan sebagainya. Bukit lah indah tu kan. Dan yang terdapat dalam bukit tu pun indah lah. Binatang-binatang dia yang banyak, yang tak ada di tempat lain. Sebahagian binatang tadi. Sungai-sungai dia yang cantik, lautan dia yang elok, tapi tak disebut dalam Quran. Ada disebut dalam Quran apa dia? Udkhulu Malaysia. Ada sebut. Betul? Tapi Mesir disebut. Al-Imam Suyuti kata hampir 50 kali disebut dalam Quran. Yang sarih disebut belasan kali. Udkhulu Misra. Berapa banyak lagi ayat disebut dalam kitab Al-Imam Suyuti Husnul Muhadarah fi akhbari Misra wal Qahirah. Itu dia ceritakan tentang kelebihan Qahirah. Siapa yang kata Syekh Jamal Farouk, siapa yang baca kitab Husnul Muhadarah, insya-Allah dia akan ubah pandangan dia terhadap Qahirah. Insya-Allah. Dan Mesir umumnya. Tapi kalau tak baca, memang dia akan anggap Mesir ni seolah-olah macam tidak ada apa-apa. Tamam. Jadi bila saya sebut macam tu, saya kata Switzerland cantik. Ubah-ubahnya memang daripada tak dah perbandingan. Depa ni kaki berjalan. Switzerland dah sampai, Tokyo Jepun dah sampai. Mana negara orang putih depa tak sampai. Semua depa sampai dah. Jadi depa mai ke Mesir, depa nampak macam jauh langit dengan bumi kan. Tapi depa tak tahu kata di tempat tu turunnya wahyu daripada langit. Tak turun di Switzerland. Turun di tempat yang macam tu. Maknanya ada pandangan Allah pada tempat tersebut. Dan kerana tu jadi tempat mamba' ilm, tempat keluarnya ilmu. Faham? Dia sebut macam tu, ada sebahagian yang datang menangis dan minta maaf. Kata saya kena bertobat balik sebabkan kerana saya telah buruk sangka dengan negara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu orang ni dilihat dengan jiwa peribadi dia. Macam mana dia pandang pada satu perkara tersebut. Mana-mana tempat sekalipun, cuba pandang dengan kebaikan di tempat tersebut. Ini asyik cari yang buruk saja di tempat tersebut. Memang kita akan cari yang buruk. Seorang yang cari keburukan, dia akan jumpa keburukan. Tapi kalau seorang yang mencari kebaikan, dia akan jumpa dengan kebaikan. Ala man ahabba al-araba fabihubbi ahabbahum. Kan di sini kita maksud tidak boleh marah mereka. Arab tipu kita, naik bah tipu kita terang-terang. Naik bah hilang kita punya beg duit kita. Saya pernah naik bah di Mesir. Sepanjang duduk Mesir, ada sekali ikut dicopet oleh Arab. Buh beg kat depan, ada zip kat depan beg, buh beg duit depan tu. Ada Arab ni memang duk ikut kita semuanya daripada ni, tapi tak perasan. Naik bah penuh orang. Saya nak pergi kelas masa tu, ada majlis bacaan kitab Umdatus Salik. Bila naik dalam bah tadi ni, kebetulan bah break nak terjatuh. Bila nak terjatuh, baru saya perasan beg saya dah terbuka dah. Dan kadang tak sedar langsung bila buka. Dia tengok beg dah terbuka dah depan. Earphone dah terkeluar lah daripada beg. Saya ambil balik tengok beg duit tak ada lah. Beg duit terus saya tengok ke bawah. Tengok ke bawah, tengok duduk kat tangan balong tu. Depan dia. Duduk kat tangan dia. Saya bawa main balik beg.
Mai balik duit tu. Oh, dia kata nak ambil balik. Dia bagi balik, buka, tak ada hilang apa, buah balik, tutup. Lepas tu dia buat kat saya, kurang ajar Arab ni, memang kurang ajar. Kemudian dia terus turun depan tu. Kemudian saya habaq kat Arab ni harami, kata hampa pergi masuk, dan memang makruf dah tu harami. Mana harami ni, ataupun pencuri ni, memang dia akan ada di tempat-tempat yang tertentu ya. Dia akan, kalau ada orang tertentu dia akan curi. Ya, alhamdulillah lah, kita dapat terus waktu tu. Jadi bila jumpa dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh, Syekh Ahmad kata kat saya, kata kamu buat apa? Saya tak buat apa, saya minta balik lah. Tak bagus tu. Jangan lawan, saya kata. Jangan tumbuk dia, jangan buat apa, dia kata. Kerana mereka ada geng ramai dalam tu. Hak depan kita, belakang kita geng dia, tepi kita kiri kanan tu penuh geng dia sebenarnya. Makruf dah tu. Syekh Ahmad kata semua berpakat lah. Dia bukan seorang dia. Depa buat macam depa pun citizen. Depa pun orang yang naik macam tak ada masalah apa sebagai penumpang. Pokoknya depa adalah tukang riki. Syekh Ahmad kata saya pernah kenal sekali, dia kata. Duduk atas bah. Ni. Dan jam, saya kata, pegang tangan macam ni. Dalam masa tak sampai berapa saat, dia tendang kaki kita sebelah, dia buat macam tersepak kaki kita sebelah kanan. Kita akan terus paling belah kanan. Dah kena sepak belah kanan, dia terus ambil jam kita belah kiri. Dan Syekh kata masa kena sepak kiri kanan ni, aku tengok dan terus aku pusing, nampak jam dah tergantung lah. Dah keluar lah daripada tangan jam aku, kata Syekh. Bukan jam ni, jam macam ni, jenis tekan, buka, keluar. Macam mana dia boleh ambil kat tu? Syekh kata ajaib betul puak ni. Lepas tu pencuri Mesir ni pencuri yang paling sakan kali. Cerita dia, pencuri Syria hebat. Dia boleh curi telur ayam, telur burung tak sedap dia curi. Punya hebat pencuri Syria. Kalau burung tengah duduk bertelur, dia boleh curi telur burung tu, duduk atas sarang tu. Burung tak sedap, kata dia curi. Pencuri Mesir boleh curi pula telur burung tu, duduk dekat pencuri Syria. Dia kemah lagi lah. Jadi kalau pencuri Mesir, pencuri Syria naik curi telur burung, pencuri Mesir duduk bawah, pencuri Syria seronok dah turun buat turun telur burung tadi, turun tak ada. Sebab apa? Pencuri Mesir dah ambil dah. Dia kemah lagi. Ala man ahabba al-araba fabihubbi ahabbahum wa man abghada al-araba fabibughdi abghadahum. Wa'lam, kata Sayyidi Abu Muhammad Sayyid Alawi Maliki, annahu alaihi salatu wassalam lam yusharikhu fi wiladatihi min abawaihi akhun wala ukhtun. Nabi SAW tidak bersekutu pada kelahirannya daripada kedua ibu ayahnya dengan saudara lelaki dan perempuan. Maknanya Nabi anak tunggal. Nabi anak tunggal. Pisau tu Muhammad. Lintihai safwatihima ilaihi. Kenapa? Kerana untuk menunjukkan bahawa pengakhiran pilihan Allah Ta'ala daripada kedua ibu bapanya adalah kepada Nabi SAW. Maksudnya Nabi yang terpilih. Kalau ada lagi keturunan yang lain, ada kakak Nabi, ada abang Nabi dan sebagainya, maka nanti akan kemungkinan mungkin orang ni pun mungkin mulia kerana dia abang, mungkin adik, mungkin kerana dia, orang akan buat perbandingan. Tak, ini tidak. Nabi seorang-seorang. Ini hikmah kenapa Nabi dilahirkan tunggal. Wa qusuri nasabihi ma'alaih, dan untuk mencukupkan nasab keturunan yang mulia tadi hanya pada Nabi sahaja, tidak bersekutu dengan yang lain. Waliyakuna mukhtassan binasabin ja'alahu Allah Ta'ala linnubuwati ghayatan, dan untuk menjadikan bahawa nasab ini dikhususkan kepada nasab yang Allah Ta'ala jadikan dengan kenabian pada penghujungnya hanya pada Nabi SAW, walitamami syarafi nihayatan, dan kesempurnaan pada sudut kemuliaan kepada Nabi SAW. Wa anta idza akhbarta hala nasabih, idza ikhtabarta hala nasabih wa alimta taharata maulidih tayaqqanta annahu sulalatu abai kiramin. Kalau kamu ikhtabarta, kalau kamu mencari dan juga meneliti tentang hal nasab keturunan Nabi SAW, dan kalau kamu mengetahui tentang sucinya kelahiran Nabi Muhammad SAW, kamu akan yakini bahawa Nabi adalah daripada keturunan datuk-datuknya, ibu ayahnya yang mulia. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam Nabiul Arabi, Nabi yang Arabi,
Abtahi. Abtah ini tempat di antara Mekah dengan Mina, yang bermula daripada Wadi Muhassib. Muhassab. Wadi Muhassab ni tempat permulaannya Abtah. Jadi ini berbeza dengan satu lagi dipanggil Az-Zawahir. Zawahir adalah kelompok yang duduk di luar daripada Makkah, daripada haram Makkah. Mereka duduk di keliling Makkah tapi di luar kawasan haram. Manakala Abtah adalah golongan Quraisy yang tinggal di dalam Makkah Al-Mukarramah, maka digelarkan Nabi dengan gelaran Abtahi. Ini keturunan baginda Rasul yang tinggal di Abtah. Al-Harami. Harami maksudnya sini bukan harami itu. Ini harami maksudnya haram, daripada haram Makki. Al-Hashimi Al-Qurashi. Ini keturunan Nabi SAW. Nuqbatu Bani Hashim. Nabi adalah sebagai orang panggil apa? Nuqbah, pilihan daripada Bani Hashim, Al-Mukhtarul Muntakhabu min khairi butunil Arab, yang terpilih daripada sebaik-baik keturunan Arab. Wa a'raquha fin nasab, yang terbaik pada nasabnya. Asyrafuha fil hasab, yang paling mulia pada kedudukan keluarganya. Wa andaruha auda, dan yang paling bercahaya, yang paling gemilang pada keturunannya. Wa atwaluha amuda, dan yang paling panjang ataupun yang paling tegak pada tiangnya. Maksudnya keturunan yang jelas kekal. Wa atyabuha arumatan wa a'azzuha jursumatan. Kedua-dua maknanya asli. Maksudnya yang terbaik pada usul keturunannya dan yang paling a'az, yang paling mulia pada keturunannya. Afsahuha lisana, dan Nabi adalah yang terbaik pada lidahnya, yang paling fasih. Awdahuha bayana, yang paling jelas pada penerangannya. Arjahuha mizana, yang paling jelas dan paling kuat ataupun yang paling rajih pada akalnya, ataupun mizan maksudnya yang kalau diletak dalam timbangan, Nabi yang paling berat pada kedudukannya. Wa asahuha imana, yang paling benar imannya. A'azzuha nafar, yang paling mulia pada manusia ini. Akramuha ma'syara, dan yang paling mulia pada keturunannya. Min qibali abihi wa ummi, pada sudut bapa dan juga ibunya. So, daripada dua keturunan tadi, Nabi adalah yang paling mulia. Wa min akrami biladillahi 'ala Allah, dan yang paling mulia daripada negara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Makkah Al-Mukarramah. Wa ma ahsana qaul al-hafiz al-muhaddits Syamsuddin ibn Nasiruddin ad-Dimashqi radhiyallahu taala anhu, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin. Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Aba'ahul amjada saunan lismihi, maka ibu-ibu bapaknya Nabi SAW ini dijaga oleh Allah Ta'ala daripada mereka terlibat dengan perzinaan dan sifah jahiliyah. Kenapa? Saunan lismihi, untuk menjaga nama Nabi SAW. Bukan mereka jaga kerana jaga nama mereka. Allah jaga keturunan Nabi untuk menjaga nama baik Nabi SAW. Macam itu sekali. Tarakus sifaha falam yusibhum aruhu, mereka meninggalkan perzinaan. Walam yusibhum aruhu, sedikit pun tidak terkena di kalangan mereka dengan aib ataupun dengan malunya ataupun dengan buruknya zina. Min adamin wa ila abihi wa ummihi, daripada Nabi Adam sehinggalah kepada ibu dan bapaknya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah nanti kita akan sambung esok petang pada bab kamalu qilqatihi wa jamali suratihi sallallahu alaihi wasallam, atau kamalu qilqatihi wa jamalu suratihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kesempurnaan pada penciptaan Allah terhadap tubuh badan Nabi dan kecantikan wajah baginda ataupun tubuh badan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.